Dan saya duk terbaca tentang anak-anak derhaka. Nah, tuan-tuan cuba tengok. Nombor satu, pastikan kita tak ada sifat anak derhaka ni. Yang kedua, didik anak kita jangan sampai dia ada sifat anak derhaka. Yang pertama, apa sifat anak derhaka ni tuan-tuan? Dia mengatakan kepada ibu dan ayah dia, sifatnya. Dan mengeraskan atau meninggikan suara dia sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka ketika berbicara. Dan dia juga tidak memberikan nafkah kepada ibu bapanya apabila mereka memerlukan. Antara sifat anak derhaka ni tuan-tuan, dia suka bantah, suka keras suara pada ibu dan ayah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita diuji dengan mak ayah yang dah tua. Waktu mula-mula tak apa tuan, main lama-lama bila duduk dengan kita dah mula hilang sabar. Kita suka angkat tinggi suara kat suara, suka angkat tinggi suara dekat mak ayah kita. Tuan-tuan, macam mana kita tak suka orang angkat suara kat kita, apatah lagi anak kita angkat suara kat kita. Kalau kita tak suka anak kita angkat suara kat kita, apatah lagi mak ayah kita, sama aja keadaan dia, tak suka kita angkat tinggi suara. Bila sampai satu had tuan-tuan, dia dah tua. Bila dia dah tua, dia sangat sensitif. Sangat sensitif. Mak, takkan yang ni pun tak tahu pun. Allah Rabbi tuan-tuan, jangan sampai macam tu. Sabarlah sementara mak kita duduk ada. Jangan sampai macam tu. Tuan-tuan yang sekalian muslimat. Yang kedua, tidak melayani mereka dan berpaling daripadanya. Lebih derhaka apabila dia sendiri memerintahkan ibu dan ayah dia. Nah, bila sampai satu had, paling. Mak kita kadang nak bercakap kita, tuan-tuan, dia nak sembang sat-sat yang kita. Dia bukan nak apa sangat, dia nak sembang sat yang kita. Dia nak perhatian. Dia balik macam anak-anak, macam budak-budak kecil-kecil. Nah, dia bukan nak duit kita sangat. Tuan-tuan tak payah bagi duit banyak-banyak sangat kat dia pun. Dia bukan nak sangat. Dia seronok bila dia dapat duit tu, appreciation. Dia nak tunjuk appreciation. Kita duk rasa apa? Mak saya suka sangat bila saya bagi duit kat dia. Dia bukan nak sangat duit tu, tapi bila kita bagi, dia nak tunjuk penghargaan kata dia dapat duit tu. Sebab tu dia nampak seronok. Dia bukan nak pakai sangat. Dia bukan nak pergi mana dah. Dia duduk di rumah je. Setakat nak beli sayur dan nak beli apa sikit-sikit macam tu. Dia tak perlu duit banyak pun. Tapi dia nak tunjuk penghargaan yang kita bagi kat dia. Dan kalau kita tak bagi pun dia tak kisah. Yang dia nak ialah dia nak tengok wajah kita. Tu aja. Telefon kadang-kadang balik lah. Mak balik sat. Mak nak tengok. Nak jumpa aja. Rindu. Macam kita rindu anak-anak kita tuan-tuan. Kita pergi travel sat. Kita balik cari anak kita. Kita rindu nak peluk dia. Nak pegang dia, nak main-main dengan dia. Bila anak-anak kita besar, anak-anak kita tak mau pegang tangan kita dah. Kita nak peluk dia pun dia macam keras macam tu. Waktu kita cuci dulu, kita peluk, dia peluk kita balik. Dia cium pipi kita, habis basah-basah pipi kita ni. Lah ni bila dia besar sikit, nak suruh dia cium. Malu ke orang. Sadar semat dan. Tapi kita rindu tak? Muslimat, rindu tak anak-anak cium kita? Rindu tak kita peluk dia? Macam tu mak kita rindu kat kita. Dia makin tua, dia tahu susahnya nak dapat ciuman anak, susahnya nak dapat pelukan anak yang ikhlas macam mana waktu dia kecil dulu ni. Kalau boleh dia tak mau anak dia besar, dia nak peluk anak dia tu, dia nak anak dia tu peluk dia dengan penuh keikhlasan, penuh kasih sayang macam waktu dia kecil. Tapi dia tahu anak dia besar, dia tak mampu nak dapat yang tu. Paling tidak duduk depan dia tuan-tuan, peluklah dia. Peluk dia, ciumlah dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tuan-tuan, sembang dengan dia, sembang. Duduk sembang. Duduk saya sembang dia, biar dia luah apa perasaan apa dia nak cerita. Dan saya minta selalu ni tuan-tuan tolong tak ni di tepi. Bila duduk depan mak ayah kita, tak benda ni kat tepi. Tak kat tepi. Yang duduk sibuk dengan yang ni. Ni mak kita nak sembang kita ni. Ni mak nak tanya sikit. Dia mak. Saya nak jawab ni. Mak. Apa dia mak apa dah? Tak lupa dah mak cakap apa ni, mak lupa. Dia dah malas dah, dia dah hilang mood. Tuan-tuan, bagilah perhatian sat. Tumpang dia duduk ada. Jangan berpaling pada dia. Berpaling daripada dia, tu ciri anak derhaka. Dia nak bercakap kita paling dia. Tak apa mana, tak apa. Punya macam tak seronok nak duduk depan dia, punya bagi alasan macam mana nak keluar je, nak keluar. Tu mak kita tuan-tuan, tu ayah kita tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham ni? Lepas tu saya duk pesan, jangan duk buat macam tu kat mak ayah kita. Kalau kita buat macam tu kat mak ayah kita, satu hari anak kita akan buat kat kita macam tu juga. Kita akan rasa macam mana sedihnya mak ayah kita waktu kita buat macam tu kat dia. Balik dah tuan-tuan, balik jumpa mak. Balik cium tangan mak, minta ampun, minta maaf kat mak. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan. Nah, kemudian tuan-tuan,
Yang berikutnya apa dia ni? Menajamkan pandangan mata kepada keduanya ketika marah atau kesal kepada mereka kerana mereka melakukan sesuatu hal. Mana? Takkan itu tak erti kot. Tolong Ustaz ni, nak tolong buat ni. Sibuk tak tak? Oh, tengok tak? Tengok. Sibuk. Mayang lagi ni. Ontah. Sak-sak muda suruh lagi. Cik-cik tu tak apa ni. Dia seronok tuan-tuan. Dia suruh kita semayang waktu kita kecil-kecil tu. Kita balik kampung sendiri tanya. Mayang lagi ni. Mayang dah. Bunyi pun aduh. Bunyi yang ayu kat ujung tu yang sakit hati tu. Orang tahu lah. Ui, geram pun tuan-tuan. Aduh sebenarnya. Jagalah bahasa dengan mak kita. Jaga. Jangan jadi anak derhaka. Kita takut kita ni tuan-tuan sekalian, saya semat punya duk jadi pulun orang nak dapat, nak buat ibadat sungguh, nak jadi orang masjid, nak jadi orang surau, nak buat ibadat mayang sunat, tapi kita hilang satu permata kunci untuk kita masuk syurga, nama ibu dan ayah, redha ibu dan ayah. Orang tak redha kita. Hendak semat balik tanya, anak duduk Putrajaya tu lagu mana? Betul betul. Dia kecil hati kita tuan. Dia tak bangga langsung dengan kita. Dia tak bangga dengan kita langsung. Orang nak sembang tanya pasal kita sikit, dia cerita pasal dia. Dia tak bangga langsung kita. Dia kecil hati kat kita. So dia macam mana? Kadang-kadang dia tak kerti macam kita tuan. Kita boleh duduk mesej-mesej telefon. Kadang-kadang mak telefon. Siapa telefon tu? Mak tak apa lagi telefon boleh. Angkat telefon tuan. Mak telefon waktu mana pun angkat telefon. So dia macam mana? Cakap pilah Ustaz. Mak saya tengah mesyuarat, saya telefon mak balik nah. Ustaz nah. Saya telefon balik. Tu mak tu tunggu esok tak telefon lagi. Ya dia boleh. Kalau dia nak mesej, dia mesej. Dia pun tak kerti nak pegang mesej. Apa telefon tu beli kat dia pun 3 sekupang tu ya. Ni beli handphone dia, bagi internet kat dia, bawa download, upload WhatsApp apa semua, ajak dia macam mana guna WhatsApp. Lu guna apa semua tu. Dia tak kerti. Dia tak kerti. Dia nak communicate kita, nak sembang. Nak sembang dengan siapa? Sembang anak dia lah. Ni orang yang dia lahirkan. Orang yang dia besarkan dengan susu dia. Siapa lagi yang layak untuk jaga dia, untuk ambil berat tentang dia, untuk bagi dia senyum kalau bukan kita. Kita boleh bagi senyum semua orang tuan-tuan, tapi kita suka sedihkan mak kita. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, kita seronok untuk belanja orang, kita seronok gembirakan hati orang, tapi kita selalu menyedihkan mak ayah kita tuan. Kita gurih hati dia. Tuan-tuan, patut kita buat macam tu. Padahal dia tu yang dulu nak bagi kita gelak, nak bagi kita seronok. Dia tak boleh tengok kita sedih. Kita khianat kat dia tuan-tuan. Ridha Allah wa ala ridha walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha kedua ibu dan ayah. Tuan-tuan nak ridha Allah, nak masuk syurga, tuan-tuan jaga mak ayah kita. Tuan faham dah masalah Islam tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi dari Komplek Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah. InsyaAllah kami membangunkan komplek Islam yang menyediakan pengajian kepada warga emas, pelajar-pelajar tahfiz yang kita sediakan pengajian percuma kepada pelajar-pelajar pratahfiz, dan untuk masyarakat umum yang duduk di sekitar kawasan Bandar Baru, kami insya-Allah menyediakan membuka ruang kepada tuan-tuan untuk berwakaf, untuk memberikan sumbangan, insya-Allah mengambil manfaat daripada apa yang kami sediakan kepada masyarakat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sekarang ini dipermudahkan urusan untuk tuan-tuan membuat sumbangan dengan tuan-tuan klik ke online banking setiap bank tuan-tuan. Mana-mana bank, masuk ke ikon Jom Pay, masukkan kod nombor 20081. Itu kod untuk Ma'had Darul Faizin. Tuan-tuan cuma masukkan jumlahnya, dan kepada tuan-tuan yang berhajat untuk melakukan sumbangan secara bulanan kepada Komplek Islam Darul Faizin, klik dekat sana recurring. Tuan-tuan masukkan berapa lama tempoh yang tuan-tuan ingin supaya akaun tuan-tuan insya-Allah akan dipotong terus daripada akaun tuan-tuan, dimasukkan ke dalam akaun Ma'had Darul Faizin insya-Allah. Dan tuan-tuan niat wakaf untuk ibu dan ayah kita, niat wakaf untuk diri kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengira dia sebagai amal soleh berpanjangan. Allah akan melipat gandakan rezeki tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.